Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri amma. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi terpilih untuk berada di dalam majlis ilmu. Dan Nabi SAW pernah satu ketika dia masuk ke dalam masjid dan dia tengok ada sekumpulan daripada para sahabat tengah berzikir dan sekumpulan lagi tengah mempelajari ilmu agama, berusrah, bertazkirah. Maka Nabi tengok kepada kedua-dua kumpulan tersebut, maka Nabi senyum. Dan Nabi singgah dan duduk pada kumpulan yang tengah berbincang berkaitan dengan ilmu agama. Ini nak cerita kepada kita dengan besarnya kita belajar dan kita mencari ilmu, kerana Nabi SAW salah seorang daripada orang yang mana ditugaskan untuk menyampaikan ilmu. Dan alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dengan satu kitab yang membincangkan berkaitan dengan akidah. Dan khusus perbincangan kita akan dibincangkan berkaitan dengan perkara yang merosakkan iman dan menyebabkan murtad, ataupun senang cerita kita kata sebab-sebab jadi murtad. Satu kitab yang nipis dan insyaAllah kita akan usahakan untuk tuan miliki kitab ini. Lebih kurang 28 muka surat saja. Dan perbincangannya daripada 28 muka surat ini berkaitan dengan perkara yang menyebabkan seorang itu jadi murtad. Ini kita bimbang. Sebab itu ada ulama yang mengatakan ada 20 perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi murtad. Sebab itulah kita kena tahu perkara apa yang menyebabkan kita tu seseorang itu jadi murtad. Na'udzubillah. Sama juga dengan solat. Kita kena tahu perkara apakah yang menyebabkan solat kita batal. Kita puasa, kita kena tahu apakah perkara yang menyebabkan puasa kita batal. Jadi perkara yang besar dalam keimanan kita kepada Allah SWT, ada perkara yang mana seseorang itu buat ataupun dia lafaz yang menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam. Dan insyaAllah kita akan bincang satu persatu. Satu kitab yang dinamakan Tuhfatul Raghibin fi Bayani Haqiqatil Iman Mu'minin wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin li ahadi ulama'il ijabi al-amilin athaballahu amin. Kitab yang membincangkan tentang hakikat iman bagi orang yang beriman dan perkara yang merosakkan iman yang menyebabkan seseorang itu jadi murtad. Pengarang kitab ini kita tulis nama dia. Ini salah seorang daripada orang yang tawadhu'. Dia kitab itu tuan-tuan, dia tak sama dengan kita buat karangan ataupun kita buat artikel ataupun buku-buku sama sekarang. Ada ulama yang sengaja dia tak tulis nama dia. Sebab apa? Sebab dia tak nak kalau sekiranya orang tahu bahawa kitab dia ni yang orang ramai pakai, oh ini penulis dia, yang menyebabkan dia timbul mungkin perasaan ujub dan sebagainya. Nak jaga. Ada ulama yang mana tulis sebab apa? Sebab dia nak sebarkan dakwah. Kalau tak tulis, orang tak kenal. Ada macam-macam jenis manusia. Ini salah seorang daripada ulama Jawi, iaitu ulama Nusantara kita lah, yang mana mengarang kitab ini dan dia tak tulis nama dia. Dan insyaAllah sebagai mukadimah ringkas, kita akan tengok dia punya mukadimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Sedikit saya nak urang berkaitan dengan bismillah. Tuan-tuan, perkataan lafaz bismillahirrahmanirrahim, nama dia adalah basmalah. Sama juga dengan Allahu Akbar, nama dia adalah takbir. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nama dia adalah basmalah. Lafaz dia bismillahirrahmanirrahim. Takbir, nama dia, lafaz dia Allahu Akbar.
tasbih. Tasbih itu nama. Lafaz dia subhanallah, subhanallah azim, subhanallah ada, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Maksudnya ada nama dia. Jadi basmalah ini adalah nama dan lafaz dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali kita solat kita akan sebut. Lebih-lebih lagi kita yang bermazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, bismillah ini merupakan salah satu daripada ayat dalam Al-Fatihah. Sepakat daripada para ulama yang mengatakan Fatihah ini, surah Al-Fatihah, ayatnya 7, sab'ul mathani yang disebut dalam Quran. 7 ayat. Cuma yang bezanya adalah cara kira dia. Ada ulama yang mana dia tak kira bismillah itu salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah, antaranya mazhab Hanafi. Bagi kita mazhab Syafi'i ini, kita mengira bismillah salah satu daripada ayat dalam Al-Fatihah. Baik, masa kita baca tuan-tuan dalam solat kita bismillahirrahmanirrahim, adakah kita lafaz saja atau kita faham maksud dia? Adakah kita lafaz dan kita faham maksud, dan adakah ditambah lagi dengan kita hayati? Dan ada satu cerita kawan saya nak cerita dengan lafaz tuan-tuan, hebat sebenarnya. Ini bukan lafaz bismillah, ini lafaz salam. Salam. Salam ini ada satu kes, satu cerita yang menyebabkan seorang tu masuk Islam. Kawan saya belajar di mereka, kawan baik dia, belajar sekali. Kawan baik dia cerita, ada seorang Arab, orang Melayu kita ni, orang Melayu kita. Masa belajar dulu dia kata ada seorang Arab yang mana dia punya sifat dakwah dia tu berkobar-kobar, semangat dia nak dakwah orang. Maka satu hari dia ajak kawan ni, orang Melayu ni, untuk teman dia ke disko. Sebab orang Arab ni dia nampak seorang kawan dia, orang Arab ni masuk disko dan lalai dengan narak dan sebagainya lah. Maka dia masuk, dia ajak kawan ni, orang Melayu ni, masuk sekali. Dia tak nak, asalnya tak nak. Sebab apa? Dia kalau nak masuk sana, dia ada bodyguard dia. Dia ada dia punya guard dia, yang tubuh besar-besar, nak masuk takut. Jadi berani tak berani, dia masuk. Syarab dia masuk. Jadi dia ajak lah, orang Melayu ni masuk sekali. Yang Melayu ni tak nak masuk. Sekali dia tolak. Orang kata kita tak masalah, kamu tunggu sini, aku masuk. Dia masuk saja, dia terus tuju kepada kawan dia yang Arab tadi tu. Dia ajak dia dakwah dan sebagainya. Dia dakwah dan sebagainya. Sebelum daripada dia dakwah pun yang dia buat, dia bagi salam. Assalamualaikum, masuk disko bagi salam. Canggih. Kita masuk rumah bagi salam kan. Kita pergi kedai masuk bagi salam tak? Kita masuk kaunter, mana-mana kaunter, bank ke, mana-mana jabatan, assalamualaikum. Tengok saja penjaga kaunter, assalamualaikum. Tengok penjaga pintu tu, mungkin ada guard dia, pak guard yang jaga, assalamualaikum. Kalau kita masuk rumah, itu salah satu daripada kelaziman kita. Kita lazimkan diri kita untuk masuk mana-mana tempat yang khususnya ada orang Islam, bagi salam. Masuk bank ke apa saja, bagi salam, assalamualaikum. Jawab tak jawab dia punya pesan. Yang penting kita sebarkan salam. Nabi kata as-salam, sebarkan salam. Jadi kali pertama masuk ni, apa ni yang penjaga disko tu, yang tubuh besar tu, angkat si Arab tu, dia humbankan keluar. Esok tu dia ajak lagi. Bila mana dia ajak lagi, sama juga dia masuk, assalamualaikum. Dia terus tuju kepada kawan dia yang Arab tadi tu. Yang ni orang Melayu tu masuk sekali. Dia dah berani nak masuk sekali. Jadi dia tengok macam mana suasana dalam disko tu. Jadi bila mana tak dia ajak keluar, maka satu hari ada seorang daripada perempuan yang mana dia tegur orang Melayu tadi. Dia tegur orang Melayu tadi. Ini cerita dah habis dah disko, luar daripada disko. Beberapa hari, beberapa tempoh lepas daripada tu, seorang perempuan masalah dia jumpa dengan orang Melayu tadi tu. Dia tegur kamu. Dia kata, kan kamu ni orang yang mana masuk dalam disko tadi, yang sama dengan orang cerita sekian-sekian. Dia kata, ya aku. Aku tertarik dengan lafaz yang kawan kamu bagi tahu tu. Apa dia? Dia kata banyak. Dia bagi tahu lafaz macam ni. Tak ada. Kebetulan ada kawan dia tu lalu, dia berkata, assalamualaikum. Dia kata, ini lafaz ni. Ini benda ni. Apa dia? Dia kata, inilah salam. Dia pun cerita berkaitan dengan lafaz salam itu sendiri, tuan-tuan, yang perempuan tu masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Sebab apa? Dia faham dengan perkataan salam itu sendiri.
Assalamualaikum. Lafaz salam itu bila mana diceritakan kepada si perempuan tersebut, perempuan itu masuk Islam, masya-Allah, tabarakallah. Yang mengislamkan orang Melayu kita, kawan kepada kawan saya, insya-Allah, dia cerita bila mana masuk Islam dia ajar. Akhir sekali dia kata tak boleh ni, sebab perempuan tu selalu tahu rumah dia, memang dia nak ajar kamu, tapi tak elok sebab bukan mahram. Siapa tuan-tuan perempuan tu? Kalau bahasa kita GRO lah, dah berangkat pelacur dalam disko. Last sekali bila mana dia tengok suasana tak elok macam ni, walaupun dia nak ajar agama, dia kata macam ni, macam mana kalau sekiranya kamu kahwin? Kamu kahwin, boleh, tak ada masalah, tolong carikan pasangan untuk apa. Maka orang Melayu ni cari pasangan, tapi dia minta pasangan yang boleh betul-betul didik dia, tarbiyah dia. Akhir sekali tuan-tuan, jodoh pertemuan di tangan Allah Ta'ala, dia jumpa dengan seorang lelaki yang perangai dia elok, agama dia cantik, dan baru juga masuk Islam. Siapa dia? Maita, orang negro. Tapi bila mana nak diceritakan kepada perempuan tersebut, dia rasa bersalah. Sebab apa? Perempuan tersebut memang cantik, lelaki ni hitam, ialah orang Afrika. Jadi fikir sekolah dan sebagainya. Maka sekali dia tanya, aku ada calon untuk kamu, tapi tak tahu macam mana nak macam ni. Dia kata tak apa, tak ada masalah, cantik tak cantik itu luaran, aku tak kisah, yang penting agama. Tengok, yang penting agama. Maka diceritakan, dia dipertemukan, akhir sekali kahwin. Akhir sekali berkahwin. Bila mana berkahwin, berlalu dengan tempoh beberapa tahun. Ini kawan saya jumpa satu hari, kawan saya ke Pakistan atau India, macam tu lah, rasanya di Pakistan. Dia tengok seorang budak yang mana rupa dia, kulit dia, nak kata Mak Saleh tak juga, nak kata orang hitam tak juga, tengah-tengah. Maka tergerak hati rasa nak tanya. Maka dia tanya budak. Bila mak tanya, sembang, rupa-rupanya itulah anak kepada pasangan lelaki dan perempuan tersebut. Maka dia tanya, dia rasa rindu nak jumpa dengan mak ayah budak tersebut. Dia tanya, ayah saya telah meninggal. Yang negro tadi, meninggal dia macam mana? Meninggal dalam keadaan dengan sujud pada Allah SWT. Dan si perempuan tersebut telah berazam, bernazar untuk anak yang mana dilahirkan dia, anak tersebut mesti berjuang berdakwah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mak aku sekarang ni masih lagi orang yang mana masih lagi berdakwah. Dan dia hantar budak tersebut di sekolah salah satu di Pakistan, kalau tak salah saya. Nak cerita macam mana masuk Islam seseorang kerana lafaz salam dia faham. Kembali kepada perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan, kita hayati tak dengan perkataan tersebut? Dengan nama Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ulama kata Ar-Rahman yang Maha Pengasih, kasih Allah Ta'ala kepada semua makhluk, tak kira manusia ataupun bukan manusia. Tengok kasih sayang Allah Ta'ala kepada binatang, binatang dan kucing saja, tuan-tuan. Masya Allah, kucing, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kesian, minta maaf, tak tahulah ni kat mana. Tapi biasa kita tengok di kedai makan, kucing yang mana berlenggar di kedai makan tersebut kurus, terbalik, tuan-tuan. Cuba tengok, tak semua kalau kita tengok orang yang mana makan di kedai makan habis, betul tak? Macam mana kucing tu boleh jadi kurus? Sepatutnya kucing tu jadi gemuk, mungkin obes lah tu, tapi tak, kurus, terlalu diet, terbalik. Tapi dengan sifat Rahman Allah Ta'ala masih lagi bagi rezeki pada binatang. Dengan pokok, tuan-tuan, kita tanam pokok, kita siram pokok, kita baja pokok, kita tak tarik kan? Siapa yang mana menyebabkan pokok tersebut besar? Allah bagi rezeki kepada pokok tersebut. Kita, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata dalam satu hadis kursi, esok tak perlu kamu minta rezeki daripada aku. Tak minta pun tak apa. Sebab apa? Kalau dah ditentukan kamu hidup, maka kamu akan ada rezeki. Mati seseorang, bila mana dia punya rezeki yang digezet telah habis. Saya mati, bila mana saya mati bermasuk rezeki yang mana Allah Ta'ala tulis sampai situ saja. Untuk selepas daripada itu ada, mungkin kita kata pukul 1 minit 3 saat, seorang tu mati 1 minit 4 saat, atau 1-2 minit, rezeki dah tak ada. Sebab apa? Rezeki hanya tertulis setakat itu saja. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, bila mana kita berada dalam
mak kita 120 hari ditulis 4 perkara. Salah satunya adalah rezeki. Rahman Allah Ta'ala, Rahim Allah Ta'ala. Maka ulama mengatakan bahawa sifat Rahim Allah Ta'ala, pengasih dan penyayang Allah Ta'ala ini kepada semua makhluk yang bernama orang Islam yang beriman. Dan sifat Rahim Allah Ta'ala lebih-lebih lagi boleh dilihat di hari akhirat nanti. Allah Ta'ala akan masukkan seseorang itu dalam syurga bila mana orang tersebut ada sifat iman, ada iman dalam hati mereka. Ini adalah disebut. Kalau ada iman sikit macam mana? Syurga insya-Allah. Walaupun akan dimasukkan dalam neraka seketika, tapi syurga dia punya penghabisan. Suatu bila mana kita baca tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, kita faham maksud, telinga kita mendengar, hati kita menghayati kehebatan dan kebaikan dan pemurahnya Allah SWT. Alhamdulillahilladzi hafizal iman al-mu'minina biqabdi bifaidi bahri taufiqihi wa mahdi afdal. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang melihara ia akan iman segala mereka yang beriman dengan limpah laut taufiknya dan dengan semata-mata kurniaan. Puji hanya bagi Allah SWT yang mana masih lagi jaga iman kita. Suatulah kita doa, ya Allah tolong jaga iman aku, tolong jaga iman ahli keluarga aku, tolong jaga iman orang-orang Islam. Iman tu penting. Kita tuan-tuan, kalau sekiranya kita hebat macam mana manusia puji kita, tapi tidak ada iman dalam diri, itu tidak ada nilai. Sebab itulah orang Islam, kelebihan dia bila mana ada iman, itu nombor satu. Harta yang Allah Ta'ala bagi, itu salah satu daripada kurniaan yang selebihnya. Walaupun kita duduk dalam keadaan miskin, kita duduk dalam keadaan serba kekurangan, kita rasa kita ni orang hina kita, tapi iman ada, jangan lupa. Kekuatan kita duduk pada iman. Alhamdulillah Allah Ta'ala jaga. Wa nawwarahu bi anwari atba'i awamirihi wa jinabi nawahi wa islahil amal. Dan ia jua yang menerangkan iman mereka itu dengan cahaya mengikat segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Dengan iman tersebut Allah Ta'ala bagi cahaya kepada kita untuk buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Dalam hadis diceritakan bahawa seseorang itu tidak akan mencuri ketika mana dia ada iman, dan seseorang itu tidak akan berzina ketika mana dia ada iman. Seseorang itu tidak akan buat kejahatan ketika mana dia ada iman. Maksudnya ketika mana orang itu buat jahat, Nabi kata masa itu iman Allah Ta'ala buang seketika. Maksudnya tidak ada iman, Nabi kata. Dan kita bimbang kalau sekiranya masa buat jahat tersebut iman tu Allah Ta'ala hentikan seketika dan Allah Ta'ala tak kembalikan. Amin na'udzubillah. Kita alhamdulillah, walaupun kita buat maksiat tuan-tuan, maksiat dengan kita berapa lain. Maksiat yang kita buat dalam sama ada dalam keadaan terang-terangan atau maksiat yang kita buat dalam keadaan sembunyi, jangan cerita berapa lain. Kadang-kadang kita ni suka sangat cerita berapa lain. Zaman sekarang zaman sharing, post sana, post ini, WhatsApp sana, Facebook sana, Instagram sini, habis cerita tuan-tuan. Ini minta maaf nak cerita lah. Kadang-kadang kita post dengan sesuatu yang tidak sepatutnya. Kemesraan, kemesraan suami isteri berpeluk-pelukan dan dia ambil gambar. Contoh hari dia berpeluk, suami isteri ambil gambar. Nak cerita bahawa mereka bahagia, bermaaf-maafan pada hari. Kalau salam saja tu okey, tak ada masalah. Tapi sampai berpelukan, dipost dalam Facebook dia, buat profil dia. Ini tak boleh. Tak boleh. Mesti kita jaga dengan adat tata susila. Kita ada cara-cara dia. Jangan post benda-benda yang tak sepatutnya. Ambil gambar yang tak pakai, yang tak tutup aurat dan sebagainya. Ini na'udzubillah. Jangan sharing benda yang tak sepatutnya. Maksiat, jangan cerita pada orang lain. Dengan iman yang ada pada diri kita, bila mana kita buat maksiat, Allah Ta'ala masih sambung lagi iman kita. Alhamdulillah. Suatu kita minta, walaupun kita buat maksiat pada Allah SWT, sebab kita nafsu kan, nafsu kita kadang-kadang tak boleh kawal, hasutan syaitan kita tak boleh kawal, kita ikut, akhir sekali kita buat maksiat, na'udzubillah, dan Allah Ta'ala sambung lagi. Alhamdulillah kita boleh sempat bertaubat pada Allah Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sayyidil anam wa alihi wa ashabi sadatul kiram. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Sayyidina Muhammad, penghulu bagi sekalian manusia, dan ahli keluarganya dan sahabatnya. Selawat dan salam tiap-tiap hari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung kita, walaupun orang tu dia tak selawat dalam luar solat, tetapi dalam solat dia wajib selawat. Nampak tak? Kita tuan-tuan, kalau ikut mazhab Syafi'i, seseorang yang mana dilahirkan dalam keadaan mak dan ayah dia telah Islam, ke Islam. Itu dia punya formula ni. Kalau dilahirkan oleh seorang ibu dan seorang ayah yang Islam, maka dia itu adalah Islam. Maka bila mana dia besar dan balik, akil balik, adakah dia wajib mengucapkan 2 kalimah syahadat? Tak wajib bagi mazhab Syafi'i. Tak wajib.
Dan cukup dengan syahadah kita, syahadah kita, 2 kalimah syahadah kita dalam tahiyat yang kita baca. Masa tahiyat akhir tu, itu yang wajib baca tahiyat akhir tu. Tahiyat awal tu sunat, tahiyat akhir tu wajib. Itu wajib baca ada lafaz asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup dengan situ saja. Bagi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain kata wajib. Terutamanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki bila mana dia balik, mesti dia ajar dan ditalkinkan kepada dia dengan lafaz syahadah tersebut. Sekali cukup. Walaupun ma'i hadis Islam. Ya, walaupun ma'i hadis Islam. Kita alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang sehari itu lupa nak bersyahadah, tetapi dalam salat kita wajib syahadah dan kita telah bersyahadah. Nabi pesan tuan-tuan, jadidu imanakum, baharukan iman kamu. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana nak baharukan iman? Maka Nabi kata perbanyakkan dengan bersyahadah. Maka kita banyakkan syahadah, kita bimbang ada benda-benda yang merosakkan akidah kita, na'udzubillah. Nanti kita akan cerita perkara dia banyak lagi. Maka selawat kepada Nabi SAW sama juga. Selepas daripada kita syahadah, ada selawat kepada Rasulullah. Tapi selawat kepada Nabi ni tuan-tuan, jangan sikit, kena banyak. Suatu bila mana masuknya bulan Rabiul Awal, ada satu surah yang mana satu bulan tuan-tuan, mungkin kita boleh buat. Satu bulan, tiap-tiap malam selama 30 hari ataupun 29 hari, tiap-tiap malam kuliah maghrib hanya difokuskan kepada batang tubuh Nabi SAW. Dia pesan kepada ustaz-ustaz, dia kata, ustaz, untuk bulan Rabiul Awal tak payah buka kitab yang kita biasa belajar. Kita nak cerita kepada ahli jemaah biar kita ni betul-betul kenal Nabi SAW. Masuk Isra' dan Mi'raj tuan-tuan sebulan. Cerita berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Dan saya salah seorang daripada pengkuliah saya tanya JK, pengurusi dia sendiri. Dia kata, apa peranan kami tuan-tuan? Apa peranan kami Ustaz? Dia kata, Ustaz, kami nak pastikan kami ini faham berkaitan Isra' Mi'raj. Dan kami nak kenal siapa Nabi SAW. Kena masuk dalam Al-Quran. Suatu siapa yang betul-betul kenal Nabi SAW, dia takkan lupa untuk berselawat kepada Nabi SAW. Kita tuan-tuan buat apa saja kerja, pastikan kita selawat. Kalau boleh jangan kurang daripada 300. Banyak 300. Sikit tuan-tuan 300. Pegang tasbih, cuba buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 300 tuan-tuan, tak sampai 10 minit. Tapi bukan kita nak bilangan dia tu, kita nak kualiti dia, tapi kuantiti pun nak juga. Kalau boleh banyakkan. Syekh Husain As-Siraji, salah seorang daripada ulama Mekah, yang mana dia punya selawat kepada Nabi SAW bukan ribuan tuan-tuan, puluhan ribu. Siapa yang bagi tahu? Anak murid dia bagi tahu pada saya. Dia kata puluhan ribu tiap hari dia akan berselawat kepada Nabi SAW. Orang yang selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Ta'ala akan angkat martabat dia, Allah Ta'ala akan selawatkan kepada dia, dan para malaikat pun berselawat kepada dia. Selawat kepada Nabi perbanyakkan. Amma ba'd, falamma kana li sinni al-hijr an-nabawiyyah, hijratin nabawiyyah, li sinni al-hijrah an-nabawiyyah 'ala sahibiha afdalus salati wa azka tahiyyah 88 wa 100,000. Adapun kemudian daripada itu, maka tatkala adalah bagi tahun hijrah Nabi atas yang mempunyai dia rahmat yang amat lebih, yang amat suci, 1188 tahun, 1188 hijrah. Maksudnya kitab ini ditulis pada 1188 hijrah. Kita sekarang 1400. Tengok berapa ratus tahun dah. Kita 1436. Kitab ni tulis 1188. Minta seorang talaba minni man la yumkinuni mukhalifatuhu ba'da akabir zaman. Asyaqallahu qalbi wa qalbahu bi nuri tauhid wal arfan. Seseorang minta daripada aku yang mana aku tak sanggup untuk menolak permintaan dia. Untuk apa? An asna'a lahu risalatan mukhtasiratan bilisanil balayu. Untuk aku tulis satu risalah. Mana beza di antara risalah dengan kitab? Biasa kita sebut kitab. Risalah tuan-tuan, ini risalah. Walaupun kita sebut kitab, tapi daripada sudut bahasanya, risalah ini adalah helaian-helaian yang mana tak banyak. Helaian-helaian yang tak banyak. Kalau kitab dia tebal. Itu kita tengok daripada sudut definisi dia. Sebab itulah tuan kita kata, untuk orang seorang tu minta, yang mana orang ni fikir juga, salah seorang daripada orang yang adil juga, minta aku tulis satu kitab dengan lisan Melayu, itu dalam tulisan Melayu Jawi,
fi bayani haqiqatil iman wa ma yusiduhu min al-aqwali wal af'ali wal i'tiqadi bil jinan. Untuk aku menghuraikan hakikat iman dan perkara yang mana merosakkan iman tersebut daripada perkataan, perbuatan dan juga i'tiqad. Fa ajabtuhu ila dhalika wa illam akun ahlan dzalika. Maka aku tunaikan permintaan dia walaupun aku bukan seorang yang ahli dalam bidang tersebut. Ini lafaz yang mana tawadhu penulis kita. Saya tak tahu, tapi kalau boleh tolong, insya-Allah saya tolong. Ini lafaz dia. Maksudnya aku bukan ahli, aku tak pandai, tapi aku akan tulis sekadar yang kita mampu. Tu Imam Malik, antara orang yang masyhur yang biasa kita dengar. Berapa banyak persoalan yang disoal kepada dia dan banyak yang dijawab, aku tak tahu. Ini orang yang mana betul-betul ikhlas dengan ilmu dia dan tawadhu. Kadang-kadang kita ni bila mana orang tanya semua nak jawab. Jangan tuan-tuan, sampaikan kita tak tahu pun kita jawab, sampai menyebabkan fakta itu berubah. Fakta itu berubah. Kalau kita tak tahu bidang sains, jangan jawablah, sebab kita bukan bidang sains. Contoh, kalau kita tak tahu hukum, jangan jawab hukum, kata maaf saya tak tahu, tanya orang lain lah. Walaupun kita tu ustaz. Kalau kita tak tahu dalam bidang kedoktoran, jangan jawab, walaupun kita ni bidang doktor, kedoktoran. So tak semua yang kita tahu. Tak semua yang kita tahu. Walaupun kita bidang ini saja, bidang lain tak semestinya kita tahu. Maaf tuan-tuan, ini realiti kehidupan kita kena tahu. Berjayanya sistem yang mana dibawa oleh orang Yahudi, musuh Islam secara khususnya, dia telah memecahkan sistem pembelajaran dalam dunia Islam. Dan kita sendiri terkena, dan saya sendiri terkena. Ini kita terpaksa akui. Cuba tengok tuan-tuan, Islam tak mengenepikan semua ilmu dan boleh belajar semua ilmu. Boleh belajar. Bahkan sihir itu boleh belajar, tapi bersyarat. Belajar sihir untuk apa? Belajar sihir untuk membatalkan sihir, tapi bukan untuk guna sihir tersebut. Contoh ada sihir macam ni. Sihir macam ni aku dah belajar, tapi aku belajar sebab apa? Aku nak tahu kaedah macam-macam nak batalkan sihir tersebut, bukan aku nak guna. Itu tak apa. Ilmu matematik, ilmu sains, ulama Islam yang antara pelopor dia. Tapi bila mana musuh Islam tengok orang Islam ni agama hebat, ilmu agama hebat, ilmu sains pun dapat. Orang yang pertama mencipta peta dunia tuan-tuan, orang Islam. Orang pertama yang mahir berkaitan dengan matematik, orang Islam. Habis Islam ni conquer tuan-tuan. Sampaikan kita tengok ketika mana kejatuhan kerajaan Abbasiyah, kerajaan Islam yang mana memerintah 500 tahun lebih. Cuba cari ketamadunan Islam yang memerintah 500 tahun lebih. Hebat tuan-tuan, Abbasiyah. Sebelum wujud kerajaan Utsmaniyah, jatuhnya kerajaan Abbasiyah yang mana diserang oleh tentera Mongol, di bawah pimpinan Hulagu Khan. Boleh baca, ada satu novel orang tulis Hulagu Khan. Tak salah saya lah sekali, Hulagu Khan sendiri masuk Islam. Sungai Furat, yang mana pada masa tersebut orang yang bukan Islam dia masuk nak jatuhkan kerajaan Abbasiyah. Bila mana dah dikawal dan dikonquer Baghdad itu sendiri, itu pusat pentadbiran. Apa yang dibuat, salah satunya dia akan ambil semua kitab-kitab karangan umat Islam. Sejarah membuktikan dilemparkan dalam sungai Furat, sampaikan sungai itu berubah dia punya color. Air dia berubah. Berubah dengan apa? Berubah dengan dakwah daripada kitab-kitab orang Islam. Subhanallah. Maka dipecahkan macam mana? Dipecahkan, okey, kita fokuskan kepakaran kita bahagian ini saja. Zaman sekarang banyak kepakarannya. Contoh saja saya bagi, tapi ini realiti. Contoh bahagian syariah. Belajar apa? Syariah. Syariah bahagian apa? Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam institusi pengajian, khususnya di Malaysia, tak perlu pergi negara lain. Kita tengok negara kita. Tak salah tapi ini realiti nak cerita. Kalau syariah, dia banyak pecahan. Salah satunya syariah perundangan, berkaitan dengan undang-undang. Ada syariah berkaitan dengan usul fiqh, berkaitan dengan macam mana cara kaedah yang asal kita nak tahu untuk mengeluarkan hukum. Ada kaedah berkaitan dengan syariah berkaitan dengan ekonomi. Ada syariah berkaitan dengan pentadbiran, dipecahkan dan lebih kecil. Yang asalnya pengajian Islam satu, dipecahkan kepada syariah, usuluddin, apa lagi? Pengajian Islam ada. Yang ni pecah lagi. Cuba tengok bidang lain. Bidang lain saya tak pandai nak cerita. Itu bidang saya. Maka bila mana kita pecahkan sikit-sikit, memang kita pakar tuan-tuan. Tapi bila mana kita pakar bahagian itu, macam mana bahagian-bahagian yang Islam lain? Rugi kita tuan-tuan. Yang mana jaga lagi institusi yang jaga sistem pengajian ini adalah salah satunya
institusi pondok, pesantren kalau di Indonesia. Kalau di tempat kita pondok, yang mana merangkumkan semua ilmu tersebut, usuluddin, syariat, tasawuf, semua masuk dalam itu. Cuma kita kena tambah lagi ilmu-ilmu yang mana berkaitan dengan keduniaan, sebab kita nak tahu macam mana pengurusan-pengurusan yang berkaitan dengan itu tanpa kita mengertikan ilmu tersebut. Sebab itulah tentang ilmu yang mana dibagi kepada kita, kita terima, kita tapis, yang betul kita ambil, yang salah kita ketepikan. Tapi kita belajar semua. Baik. Musta'ina billahi mu'tamidan alayhi fi tahqiq al-matlubi wal muram ala hasbi ma zahara li min aqwalil ulama al-kiram. Dan aku bermohon kepada Allah SWT, minta tolong Allah Ta'ala, dan aku berpegang pada Allah Ta'ala untuk tolong aku untuk hasilkan karangan ini. Itu maksudnya. Saya ringkas. Wa samaituha tuhfatur raghibin fi bayan haqiqatil iman al mu'minin wa ma yusiduhu min riddatil murtadin. Dan aku namakan risalah ini yaitu tuhfatur raghibin, pada menyatakan hakikat iman segala mukminin dan barang yang membinasakannya, yaitu perkara yang membinasakan dia daripada riddah segala mereka yang murtad. Rajian minallahi an yanfa'a bihal mu'minin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan manfaat daripada hasil ini kepada orang beriman, wa an yaj'alha khalisatan liwajhihi wa dhakhiratan li wa lahum yawmal qiyamah. Dan akan jadi salah satu daripada bahagian untuk aku, ikhlas aku untuk dapat ada Allah Ta'ala, dan bahagian kebajikan bagi aku dan bagi orang Islam seluruhnya pada hari kiamat nanti daripada Allah Ta'ala. Waratabtuha ala thalathati fusulin wa khatimatin. Dan aku susunkan kitab ini atau risalah ini dengan 3 fasal dan 1 penutup. Tak banyak. Walakartu fiha al-masail muhimmah al-ma'khudatu min kutubil a'imah. Dan aku sebut masalah-masalah ini daripada kitab-kitab yang besar. Suatu kadang-kadang kita tengok walaupun satu risalah yang kecil, tapi ulama ini dia ambil daripada kitab-kitab yang muktabar, kitab-kitab yang besar. Itu saya ringkas dia punya mukaddimahnya. Al-fasl, al-fasl al-awwal. Ini fasal yang pertama. Fi haqiqatul iman, nak cerita berkaitan dengan hakikat iman. Ketahui olehmu hai talib, bahawasanya hakikat iman pada lughah iaitu tasdik, artinya membenarkan sesuatu, sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Ketahuilah oleh kamu wahai talib. Talib siapa? Iaitu orang yang menuntut ilmu. Kita lah, kita yang tengah belajar lagi, kita mencari ilmu lagi. Hakikat iman itu pada bahasanya adalah tasdik, itu membenarkan. Kita membenarkan apa yang kita benarkan. Senang cerita tuan-tuan, kita benarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, iaitu daripada Quran dan daripada hadis. Quran terutama kita benarkan, kita ambil apa yang ada dalam Quran. Tuan-tuan, Quran ni ramai orang kritik zaman sekarang. Kalau kita tengok dah lama dah, tapi dah yang makin tersebar awal tahun 2000, 2004, 2005. Tapi sebelum tu dah lama dah. Orang yang cuba nak putarkan Al-Quran itu sendiri. Last kali nak biar kita ni tak percaya kepada Al-Quran. Banyak dikeluarkan surah-surah palsu. Boleh cek dalam internet. Banyak surah palsu. Dan lafaz yang digunakan adalah sebagaimana lafaz Al-Quran. Cuma bahasa itu bahasa Arab. Tukar saja. Tapi dengan kehebatan Allah SWT, Allah Ta'ala kata dia janji bahawa Al-Quran ni aku yang jaga. Dan Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala tak janji untuk jaga selain daripada Quran. Taurat, Injil, Zabur, ini telah diubah. Tuan-tuan, kitab yang diturunkan kepada para Nabi berapa banyak? 104 buah. Yang biasa kita dengar 4 buah 104 buah itu termasuk di antara kitab dengan suhuf. Contoh Nabi Musa AS, orang yang menerima suhuf. Sebelum daripada menerima kitab Taurat, dia menerima suhuf. Nabi Musa menerima, Nabi Ibrahim menerima suhuf. Nabi Syif menerima suhuf. Gabungan di antara kitab dengan suhuf ini sebanyak 104 buah. Dalam tu ada kata-kata nasihat, ada hukum hakam, pensyariatan. Tapi Allah Ta'ala janji, aku jaga Quran. Sebab tu berapa banyak orang nak ubah Quran, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga macam mana? Salah satunya penjagaan Al-Quran itu melalui hati-hati yang mana ingat Al-Quran itu sendiri. Sebab tu bila mana peperangan yang berlaku di antara orang Islam dengan golongan yang mana tak nak bayar zakat. Bila? Ketika mana zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, 2 tahun saja memerintah. Dalam pemerintahan dia ada satu peperangan yang besar,
yang mana bila mana Nabi SAW wafat, wujud satu kumpulan yang mana tak nak bayar zakat. Ini bahaya. Bila mana tak nak bayar zakat, maka Abu Bakar ini dia tak ambil tindakan yang terus nak hukum, tak ada. Nasihat, bagi peringatan daripada Quran, daripada hadis, bagi ancaman sebagainya, nak ambil tindakan dan sebagainya. Tapi golongan ini masih lagi berpegang dengan pendirian mereka. Dengan cara macam mana? Dia ambil ayat Quran dan dia faham ayat Quran, dia tafsirkan melalui tafsiran yang dia faham. Ini masalah. Al-Quran, tuan-tuan, bukan melalui otak kita. Sebab tu kita tengok tafsir Al-Quran banyak. Ada Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, Al-Quran ditafsirkan dengan fahaman para sahabat. Bila mana Nabi SAW wafat, maka ada satu ayat yang mana mereka tafsirkan mengikut kefahaman mereka bahawa zakat tetap wajib. Maksud zakat wajib pada ketika mana Nabi SAW hidup saja. Bila mana Abu Bakar ajar untuk kembali bagi zakat, keluarkan zakat, dia tak nak terima. Bila mana tak nak terima, isytiharkan peperangan. Dalam peperangan tersebut, berapa ramai yang mati? Ada riwayat mengatakan tak kurang daripada 700. Yang mengatakan matinya golongan yang mana? Hafaz, yang hafal Al-Quran. Bila mana tengok ramai yang mana hafal Quran ni mati, maka seorang sahabat jumpa dengan Rasulullah, dengan Abu Bakar. Dia kata, Abu Bakar, ramai orang yang hafal Quran ni mati ni. Daripada kalangan sahabat, kita kena himpunkan Quran, bukukan Al-Quran. Apa jawab Rasul Abu Bakar? Aku takkan buat apa yang Rasulullah tak buat. Ini tengok, anak didik betul-betul Nabi SAW, Abu Bakar. Dia hanya meneruskan apa yang Rasulullah buat zaman Nabi. Maka bila mana seorang sahabat datang cerita macam ni, Sayyidina Umar pun cerita macam ni, akhir sekali inisiatif daripada mereka ini menyebabkan Abu Bakar keluarkan arahan, okey, kumpulkan Al-Quran. Al-Quran zaman Nabi telah ditulis. Al-Quran zaman Nabi telah ditulis. Bila mana ditulis, tulis dalam keadaan tak diletakkan dalam tempat yang satu. Ada yang tulis di atas pelepah tamar, ada yang tulis di atas kulit-kulit binatang dan sebagainya. Dikumpulkan dan disatukan, dijadikan satu mashaf. Dan satu mashaf tersebut Abu Bakar yang pegang. Allah Ta'ala jaga. Walaupun orang tersebut dah mati, yang hafal Quran mati, ada cara penjagaan. Allah Ta'ala timbulkan ilham daripada sahabat untuk mashafkan dia. Pendekkan cerita, zaman Sayyidina Osman bin Affan, masuk zaman Sayyidina Osman, khalifah yang ketiga ini, dia bukukan balik sebanyak 7 buah. Mengikut riwayat, satu riwayat mengatakan 5 buah. Sebab apa? Sebab banyak sangat Al-Quran yang ditulis selepas daripada zaman Sayyidina Abu Bakar. Bila mana banyak sangat, ada yang baca macam ni, ada yang baca macam ni. Sebab banyak sangat orang yang mana bukan daripada bangsa Arab dan masuk Islam, bacaan mereka ada yang salah. Maka Sayyidina Osman ambil semua Al-Quran yang telah ditulis dan hapuskan dia, dan hanya guna ini sahaja, yang dinamakan sebagai Mashaf Utsmani. Dijaga lagi. Dan walaupun sekarang orang nak ubah Al-Quran, Allah Ta'ala masih jaga dengan cara hati-hati yang mana menghafal Al-Quran. Tuan-tuan, menarik. Saya suka sangat tengok ada satu rancangan yang Indonesia buat, yang mana mereka buat rancangan budak-budak hafal Quran. Yang dulu kita dengar 5 tahun setengah, seorang budak di Indonesia dah hafal Quran. Yang terbaru 4 tahun setengah. InsyaAllah. Anak kita cuba tengok, tuan-tuan, umur berapa dah hafal Quran, banyak mana. Kita sendiri, tuan-tuan, berapa banyak kita hafal Quran. Sebab itulah kita membenarkan apa yang ada dalam Quran. Kita tak ubah apa yang ada dalam Quran. Dan salah satunya kita rasa terpanggil untuk hafal Quran. Tak boleh masa umur dah banyak dah, tuan-tuan, umumkan masalah. Yang masalah tu nak ke tak nak, itu saja. Nak ke tak nak. Kita hafal juzuk 30 pun cukup. Juzuk 30 surah-surah lazim tu, faham? Yang tu tambah sikit surah-surah pilihan. Yang paling kurang, alhamdulillah, aku hafal kalam Allah. Suatu kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, satunya dengan Quran. Adapun hakikat iman pada syarak atas perkataan segala ulama muhakkik daripada Asy'ariyah dan Maturidi, mereka maka iaitu tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma 'alima majibuhu bihi min ad-din bidarurah. Artinya menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad SAW dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang dari Nabi dengan dia, daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah.
sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam, tiada berkehendak kepada dalil. Maksud dia, pada syaratnya hakikat iman itu kita membenarkan Nabi SAW pada setiap apa yang Nabi SAW bawa, daripada perkara yang tidak perlu kita fikir dengan akal kita. Maksudnya benda tersebut memang dah biasa orang dah tahu dah. Contoh solat, Nabi bawa daripada risalah dia, solat wajib, kita membenarkan dia, tak perlu tanya. Contoh kalau kita tanya orang yang bukan Islam, tanya orang yang bukan Islam, solat dia tahu dah wajib, confirm dah dia tahu wajib. Kita pun sama, kita dah tahu bahawa solat itu wajib. Itu dikatakan ma'lumin din minad-din bidarurah. Hakikat iman itu merupakan kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW minad-din bidarurah. Maka adalah hakikat iman atas kata mereka itu basit, artinya tiada bersusun. Itu tasdik hati jur. Basit ini maksudnya dia kata tak tersusun. Dua benda ni maksudnya suku-suku, lain-lain, tak bercantum sekali. Maksudnya cukup dengan syarat seseorang itu jadi Islam, beriman seseorang itu dengan cara tasdik dengan hati dia. Ini satu pendapat. Lafaz dengan ikrar, dengan lafaz ini, dengan kata syahadat, mengucap dua syahadat ini merupakan, itu adalah syarat untuk kita melakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan Islam di dunia ini. Maksudnya kalau seseorang itu tak melafazkan dengan dua kalimah syahadat, bermaksud atas muka bumi ini pelaksanaan hukum Islam ke atas dia seumpama tidak berlaku. Sebab apa? Syarat ikrar itu, lafaz dengan lidah itu tak ada, tapi dalam hati ada, dalam hati ada. Ini syarat dunia dengan akhirat. Syarat dunia akhirat mesti dalam hati kita betul-betul percaya. Maka pendapat yang pertama kata, yang tasdik itu memang confirm wajib. Yang ikrar itu adalah benda yang mana syarat untuk melakukan hukum Islam atas muka bumi. Kata Syekh Sa'duddin di dalam Syarh Aqaid, qaul ini, itu pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dari kerana tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi, maka tak dapat tiada baginya daripada ada alamat yang menunjukkan ia atasnya, iaitu ikrar dengan dua kalimah syahadat, supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Maka atas qaul ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut itu, dan ada pada lidahnya ikrar dengan dua kalimah syahadat, maka orang itu mukmin ia pada batin. Maksudnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, tuan-tuan, pilihan pegangan kita mengikut daripada landasan yang disusun oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Imam Asy'ari, dan mereka ini ikut sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu tidak lagi. Pendapat ini mengatakan bahawa daripada pilihan daripada Abu Mansur Al-Maturidi ini mengatakan bahawa daripada yang kita tasdik tersebut itu syarat yang berlaku pada batin. Memang betul. Tuan-tuan, contoh, kita duduk di Malaysia, tuan-tuan. Kita sekarang, dulu senang, kita tengok rupa manusia, masyarakat, rakyat, orang Melayu saja Islam. Cuba kita pergi luar daripada negara kita. Cuba pergi luar daripada negara kita. Contoh terdekat saja, saya kata kita pergi di Thailand. Tuan-tuan sampai di Thailand, tuan-tuan tahu tak yang mana Islam, yang mana tak Islam? Kita tengok orang tu, tak semestinya janggut ni, tuan-tuan, lambang kepada Islam. Sebab apa? Orang yang bukan Islam pun ada yang simpan janggut. Dah jadi satu trend. Contoh di Amerika, ada satu kumpulan yang trend mereka yang sengaja simpan janggut, sekalian jambak panjang. Itu trend mereka. Tapi janggut tu jangan perlekeh. Itu sunnah Nabi SAW. Contoh saya kata, kalau kita ke Thailand, negara Thailand, kita tengok masyarakat sana, orang sana, kita tak tahu yang mana Islam, yang mana bukan Islam. Antara masjid yang pertama dibina di Amerika, salah seorang daripada orang Islam yang mana dia punya peranan dia nak tahu yang mana Islam dan tak mau Islam, itu dengan cara dia bagi salam masa belajar di Amerika. Ini cerita lama, sebelum daripada masjid boleh dibina di kawasan di New York sana. Cara dia buat macam mana, tuan-tuan? Walaupun dia belajar masa tu, dia akan duduk, salah satunya adalah dekat parking kereta, bawah pos tu, dekat parking kereta banyak-banyak. Dia sadar pada tiang tu orang lalu, dia bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Dia tengok siapa yang jawab. Bila mana orang tersebut jawab, Waalaikumsalam, dia salam
bersilaturahim, tanya nama apa, tinggal daripada tempat mana. Dia nak cari kelompok orang Islam. Last sekali yang asal tuan-tuan, di bawah parking kereta itu, dia dapat kumpulkan orang Islam hanya beberapa orang. Tempat parking kereta tu akhir sekali diberi tempat untuk bina masjid. Sebab apa? Dia tak tahu di mana orang Islam, dan tak tahu siapa Islam. Sebab apa? Kita membenarkan bahawa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, itu dalam hati, benda yang batin. Tapi benda yang batin ini mesti diselarikan dengan yang zahir. Apa dia? Dengan lafaz syahadah. Bila mana seseorang itu dengan lafaz syahadah dia keluar daripada mulut dia, maka secara automatik itu dikatakan bahawa dia adalah orang yang mukmin pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala, kerana oleh hakikat iman iaitu tasdik, dan mukmin pula ia pada zahir. Mukmin zahir dan mukmin dia pada batinnya, yakni pada pengetahuan manusia. Kalau kita tasdik, kita membenarkan Allah dan Nabi itu, dalam hati kita Allah Ta'ala tahu, tapi manusia tak tahu. Manusia nak tahu kita dengan cara macam mana? Dengan kita berlafaz dengan syahadah. Sebab itulah mengikut daripada mazhab Syafi'i, tuan-tuan, seseorang tu nak masuk Islam, dia mesti melafazkan dengan asyhadu. Di mana dalil dia? Dalil daripada hadis Nabi SAW. Nabi sebut dalam satu hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai habis. Aku diperintahkan untuk memerangi golongan yang mana tidak beriman pada Allah SWT, sehinggalah mereka ini bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka daripada lafaz hadis tersebut, maka mazhab kita secara khusus mazhab Syafi'i, siapa yang nak masuk Islam mesti kita lafazkan dengan asyhadu. Ajar dia talqin asyhadu, dia akan ikut. Tapi mazhab lain kata tak perlu, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun dah cukup. Tapi kita ambil cara yang senang, asyhadu. Satu. Tapi kita kadang-kadang kalau kita tengok orang tu bila mana nak mati, kita talqinkan dia juga kan. Cara kita talqin tuan-tuan, kita perbetulkan. Tak salah kalau kita talqinkan dengan asyhadu. Orang tu dah nazar. Bila mana orang dengan nazar tuan-tuan, Nabi ajar kepada kita talqinkan dengan syahadah. Masa nak mati tu, talqinkan dengan syahadah. Cara dia paling senang saja, ambil la ilaha illallah, situ saja. Sebab masa tersebut mungkin dia nak sebut tu susah, asyhadu tu mungkin susah. Suruh saja sebut la ilaha illallah. Kalau orang tu dah bersyahadah tuan-tuan, jangan cakap, habis itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ziarah orang, jangan ziarah lama sangat, terutama yang sakit. Tak sunat kita ziarah lama sangat bagi orang sakit. Sebab apa? Masa orang sakit dia akan ingat pada Allah Ta'ala, mungkin pada masa tersebut dengan berzikir dan bertaubat. So lebih-lebih lagi bila mana kita lafazkan dengan syahadah, kita talqinkan seseorang dengan lafaz syahadah, dia pun ikut la ilaha illallah. Jangan tanya dengan cakap, jangan cakap dengan dia. Kalau kita nampak lama dah talqinkan, dia pun dah lafazkan dengan la ilaha illallah, lepas tu lama tak mati lagi, tak mati lagi. Kita bertanya, contoh ayah nak air, dia angguk. Kalau dia angguk tuan-tuan, kita tak perlu talqinkan lagi. Sebab apa? Dia tak mengeluarkan kata-kata lain. Biasanya dia sekadar angguk saja. Tapi kalau dia kata nak, dia kata perkataan nak, wajib kita talqinkan lagi. Sebab apa? Sebab dia keluarkan perkataan lain. Kau perasan tuan-tuan? Kita doa, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Salah satu daripada petanda husnul khatimah adalah mengucap sebelum daripada meninggal. Sebab tu bila mana orang nazar, ajar talqin, dan kalau sekiranya dah ajar, tak perlu cakap macam. Tengok sikit lagi. Maka diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Kalau dah lafazkan dengan syahadah tadi, dah ada ikrar dia tadi, yakni boleh dilakukan hukum-hukum Islam kepada dia ketika mana atas muka bumi. Contohnya, yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Dia nampak dia bersyahadah dengan bersyahadah, dia masuk Islam, boleh tak? Kadang-kadang ada yang mengkritik. Contoh saja, dunia suka mengkritik. Contoh saja, ada artis yang kahwin dengan Mak Saleh contoh. Mak Saleh dia pun masuk Islam bukan nama. Kita pun kata, ni masuk Islam sebab nak kahwin. Jangan kata tuan-tuan. Dia masuk Islam, Allah bagi hidayah. Tak perlu kata. Kalau dia nampak dia kahwin dia masuk Islam, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi hidayah kepada aku dan teruskan hidayah kepada dia juga. Tak perlu kata. Dia masuk Islam tu hidayah daripada Allah Ta'ala. Cuma jalanan masuk Islam Allah Ta'ala buka untuk bagi hidayah kepada dia, mungkin dengan jalan perkahwinan. Nak kahwin, dia nak kahwin tu, dia masuk Islam. Jangan kata, ni masuk Islam sebab nak kahwin ke. Tak perlu kata.
Dan sah jadi imam sembahyang. Jadi imam sembahyang sah sebab dia orang Islam. Sebab tu kena tengok dalam bab fiqh, kalau sekiranya kita sembahyang, kita jadi makmum, tengok yang jadi imam tu bukan orang Islam, tak sah, wajib sembahyang balik. Ada memang ada orang yang berislam boleh baca dan boleh jadi imam. Ada seorang kawan saya, dia berkawan dengan seorang yang mana bukan Islam dan dia tak tahu dia ni bukan Islam. Lama tuan-tuan berkawan. Orang kita kata orang Thailand lah. Jadi masa berkawan tu, kan kita dengan orang Thailand ni macam kita kata rupa pun hampir sama. Jadi kawan tu lama sangat. Sebab tak tahu dia Islam, bila mana ada saja majlis tahlil, orang ajak dia pergi. Orang ajak dia, nama penuh tak tahu. Biasalah duduk kampung, dia panggil nama singkatan. Jadi bila mana dia pergi tahlil apa semua, duduk sekali orang makan. Dia tak perasan yang mana yang bukan Islam tu dia tak tahlil. Dia duduk senyap saja. Tapi masa makan dia makan. Baca Fatihah boleh tuan-tuan. Doa makan, laju dia daripada kita. Masya Allah. Last sekali baru tahu dia bukan Islam. Dan ada usaha untuk masuk Islam dan cubaan untuk mengislamkan dia, hampir berjaya dan dia pun dah memang nak masuk Islam. Tapi bila mana dia ketahui oleh keluarga dia tarik dia, tak benarkan masuk Islam. Wallahualam sampai sekarang masuk Islam atau tidak lah. Mudah-mudahan hidayah Allah Ta'ala bagi pada dia. Kalau kita tengok orang tersebut jadi imam, tengok lah, ini bukan Islam, wajib kita ulang balik sembahyang kita. Dan dimakan sembelihan orang Islam boleh dimakan. So dia dari Islam lah. Dan disembahyangkan, dan sembahyangkan apabila mati dia. Bila mana dia mati kena disembahyangkan. Sebab apa? Dah diislamkan. Dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam. Hartanya boleh diwariskan. Dan barang sebagainya daripada segala hukum Islam. Inilah dikatakan bahawa bila mana orang tu melafazkan dengan kalimah syahadah, maka hukum Islam berjalan di atas diri dia. Tuan-tuan, kalau kita tengok seorang itu bersyahadah dan kita tahu dia Islam tapi dia tak pernah solat, tuan-tuan, jangan terus kata dia bukan Islam. Engkau itu orang bukan Islam tu sebab apa? Tak pernah solat dalam tu, tak pernah puasa tu, minum arak tu. Tanya Islam? So suruh mengucap, boleh mengucap. Jangan terus kita mengkafirkan orang. Sebab tu kita nak bincang perkara yang menyebabkan jadi murtad kepada dia. Sebab apa? Kalau seorang itu dia masuk Islam, dia melafazkan 2 kalimah syahadah, sepanjang hidupnya dia tak solat. Dan orang pernah tanya, ni engkau tak solat ni sebab apa? Alah, aku malas lah. Dia tak solat dengan alasan dia malas. Dia bukan masih lagi Islam, dia tak jatuh kepada kufur. Cuma dia jadi asi, iaitu hamba Allah yang derhaka, yang fasik. Dan bila mana dia mati, wajib uruskan sebagaimana orang Islam. Kes berlaku zaman Nabi Musa AS sebagai penutup malam ni. Nak cerita tuan-tuan, dengan kalimah syahadah tuan-tuan, seorang itu dah masuk Islam dan Allah Ta'ala dah terima dia itu salah seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang lah. Dan Allah Ta'ala telah terima seorang umat, salah seorang daripada manusia pada zaman Nabi Musa AS sebagai umat Nabi Musa. Yang mana sepanjang hidup dia tuan-tuan, apa jenayah, apa kejahatan, apa kemaksiatan dia tak buat, semua buat tuan-tuan. Hero, arak, perempuan, habis semua dia tibat. Tapi orang tahu dia adalah orang yang beriman kepada Allah dengan Nabi Musa AS. Tapi bila mana dia mati tuan-tuan, orang tak kebumikan dia sebagaimana pengebumian orang Islam. Maka Allah Ta'ala ini telah wahyukan kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pakat dia apa? Kalimullah, boleh berkata-kata dengan Allah. Maka bila mana Allah Ta'ala suruh pada Nabi Musa, wahai Musa, kamu ambil kekasih aku ini dan kamu uruskan sebagaimana orang Islam. Allah Ta'ala istilahkan sebagai kekasih. Sebab apa? Walaupun dia itu ketika hidup dia tuan-tuan adalah ahli maksiat, tetapi ketika mana dia nak meninggal tuan-tuan, dia duduk dalam keadaan nazar, duduk dalam keadaan sakit, orang tak ziarah dia, Allah Ta'ala telah timbulkan keinsafan dalam diri dia. Ketika mana dia insaf tuan-tuan, Allah menyebabkan dia ini telah taubat pada Allah Ta'ala, betul-betul bertaubat. Tapi tak sempatlah nak qada. Sebab apa? Tengah nazar.
Allah Ta'ala terima taubat kita sebelum daripada sampainya roh ni dihapus. Dan sebelum daripada matahari naik sebelah barat. Itu panjang cerita. Jadi ketika mana dalam keadaan nazak dan sakit, orang tak ziarah, sakit seorang-seorang, maka dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyesal dengan perbuatan dia, maka dia mati. Allah Ta'ala istilahkan sebagai kasih sebab apa? Orang tersebut telah bertaubat, dan dia memohon ampunan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak cerita bahawa atas muka bumi memang jahat, tetapi Islam tetap Islam. Sebab itulah jangan senang untuk kita menghukum seseorang itu dengan sebarang hukuman yang menyebabkan kita kata orang itu bukan Islam dan sebagainya. Maka secara kesimpulannya perbincangan kita malam ini, mengikut daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita mesti ada perkara yang dikatakan sebagai tasdik. Kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, secara khususnya apa yang dibawa dalam syariat dia, iaitu daripada Al-Quran Karim, dan kita melafazkan dengan kalimah syahadah. Dan walaupun kita alhamdulillah tuan-tuan, kita telah lama Islam daripada kecil lagi mungkin, ataupun mungkin ada yang baru masuk Islam, tapi kita telah bersyahadah, jangan lupa untuk kita tetap bersyahadah tiap-tiap hari, walaupun bukan dalam salat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga diri kita ini, dan kita tak tergolong daripada orang yang melakukan perkara yang merosakkan akidah kita. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.